Alhamdulillah, sekarang ni setiap live di FB kita tak akan terus ke pergi page JAA lah. Cuma lagi kalau sahabat-sahabat kita yang nak tag, nanti insyaAllah saya akan share juga di saya punya personal FB. Jika ada siapa-siapa yang nak, mungkin boleh share di FB JAA lah ya, Asal Amalah. So kita sekarang semalam Fidah dah setting semua semalam, Alhamdulillah. So kita akan fokus pada JAA punya group insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Cik Izzah dah buka majlis. Ustaz dan terus je lah. Sebab Kak Syida tadi semua kami tengah testing pergi dekat FB Live Jemaah Sanu malamnya. Semalam Kak Fidah dah boleh dah. Alhamdulillah. Tak kira tak guna Kak Syida punya FB lah sekarang. Okey, sekejapnya kalau macam tu saya cari hadis sekejap. Bab yang ke-47 Kak? Betul Ustaz, bab 47. Bab tayammun fi dukhulil masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang saya kasihi, harap semua dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah pada pagi ni kita sambung pengajian kita dalam memahami hadis-hadis Sahihul Bukhari, dan kita masih lagi dalam kitab berkaitan dengan fokusnya secara umumnya solat, tapi solat ni, kitab solat ni dia luas. Jadi kita ni ada kaitan dengan hukum hakam masjid ya, sutra kiblah begitulah, tapi yang ni dia lebih pada hukum hakam masjid. Baik, jadi bab yang ke-47, dan sebagaimana yang lepas, kita nak ingatkan balik, kita ni mengaji hadis, bukan jadi hadis tu diberikan keutamaan. Yang keduanya, kita tidak mahu terlalu mendalam perbahasan kerana kitab ni tebal lagi. Jadi kita tak boleh nak lama-lama lah, kita bukan pengajian pondok ya. Jadi kita seboleh mungkin nak tahu sebanyak mungkin hadis dan tahu ulasan ulama secara sederhana panjangnya ataupun ringkas sahaja. Baik, bab tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi. Itu saja tajuk bab dia. Bab mendahulukan yang kanan ketika masuk ke dalam masjid dan masuk ke dalam mana-mana tempat, merangkumi rumah dan lain-lain. Itu secara umumnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yabda'u bi rijlihi al-yumna. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apapun dia masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra, dan apabila beliau keluar dengan kaki kiri. Masuk je kaki kanan,
tapi keluar kaki kiri. Okey, ini berdasarkan hadis yang masyhur riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'a fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan, at-tayammun, bukan at-tayammum. Tayammum tu yang ganti wuduk, itu mim. Ini at-tayammun, mendahulukan yang kanan setakat kemampuan Nabi, setakat boleh Nabi dahulukan yang kanan dalam segala urusan baginda, merangkumi fi tuhurihi, dalam bab membersihkan diri, sama ada membersihkan diri ni sama ada mandi wajib, ambil wuduk, tayammum, ya, tayammum, dan apa-apalah aktiviti membersihkan diri, wa tarajjulihi, sikat rambut, wa tana'ulihi. Tana'ulihi yakni apa, memakai kasut. Jadi seboleh mungkin, kecuali dalam keadaan tak boleh tu cerita lain, seboleh mungkin Nabi SAW akan dahulukan yang kanan. Dan dia apa pun, ada ibadah yang mana kita buat kanan dan kiri. Contohnya apa dia Kak Liza dan ibu-ibu? Ibadah yang nak tak nak, Toilet. kanan dan kiri tu kena. Masuk bilik air. Maksud tak, dia begini, bukan. Ada ibadah kalau boleh kita kanan sahaja, ada ibadah kanan dan kiri, ada okey macam tu. Ibadah apa yang dia kanan dan kiri, dua-dua bergerak. Contohnya mengangkat tangan ketika takbir, kanan kiri dia serentak. Ataupun ketika wuduk, masa mana tu wuduk kanan dan kiri bergerak sekali. Okey, siapa tahu? Ya, Basuh muka. basuh muka tu dia tak adalah konsep kanan kiri kan, dia satu muka je. Kerana Basuh telinga. basuh telinga kata Ibu Intan, ya. Basuh telinga dia serentak kanan dan kiri, bukannya dia buat kanan dulu baru kiri, ya. Itu perbuatan yang agak keterlaluan sebenarnya, ataupun mungkin kerana orang tak tahu tentang hukum hakam. Okey, yang kedua, ada ibadah yang kalau boleh kanan sahaja tanpa melibatkan unsur kiri, kalau boleh lah. Okay. Apa contohnya? Okey, ada jawapan di chat tu. Sedekah. Memberi kan, memberi. Kalau boleh memberi tu tangan kanan sahaja. Oh, hijab Ibu Intan. Terima kasih banyak. Lagi apa lagi? Menyuap makanan. Makan dan minum. Oh, menarik. Kecuali terdesak, Bunda Azhar. Terpaksa makan kanan dan kiri, dimaafkan. Contohnya makan chicken chop, nak kanan dan kiri lah kan. Kiri pegang styrofoam, kanan pegang pisau, tapi suap tu kita suap guna kanan je kan. Okay, kalau ibadah, apa ibadah? Membilang Tasbih ni. membilang zikir. Sebenarnya mungkin kita menggunakan tangan kanan sahaja, tapi kalaulah kita menggunakan tangan kanan dan kiri sebagaimana dilakukan oleh sebahagian orang, dibolehkan. Tapi kalau boleh, hanya membilang tasbih dengan tangan kanan. Okey, baik. Terima kasih. Minta pun ada bagi jawapan tadi. Baik, nak juga tangan kiri berpahala. Bukan isu berpahala tak berpahala. Isunya ialah kesesuaian, ya. Baik, tapi apapun, apabila Nabi nak buat sesuatu benda, Nabi akan dahulukan yang kanan, yang melibatkan kedua-duanya lah. Yang kanan dan kiri ni kena bergerak, maka Nabi biasanya mendahulukan yang kanan, barulah yang kiri. Termasuk apa dia? Selain daripada anggota badan ni, apa yang Nabi dahulukan yang kanan, baru kiri? Selain daripada anggota badan. Okay, siapa perasan? Iaitu, kalaulah saya pergi ke rumah Kak Ana pun jamu bihun. Okay. Mengambil makanan.
orang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Puan Syafini dah sebut di situ. Jadi kalau saya pergi rumah Kak Ana jamu ni lah spaghetti lah contohnya, maka di sebelah saya ni ada Puan Sarah di sebelah kanan, Puan Sakinah di sebelah kiri. Okay, Kak Ana pun bagi pada saya untuk makan dulu, maka paling baik saya pun bagi dulu pada Puan Sarah yang sebelah kanan. Kemudiannya Kak Ana bagi daripada saya pun bagi pula pada Puan Sakinah di sebelah kiri, barulah bahagian saya kan. Itu pun dia perlu melihat kepada budaya setempat juga. Kerana biasanya kita ni kalau kita orang bagi makanan, kita agih-agih pada orang lain dulu yang duduk jauh. Tapi ada setengah tempat, kalau kita dapat makanan tu jangan bagi pada orang lain. Itu makanan kita. Orang lain tunggu giliran dia. Okay, itu budaya setempat pula. Tapi kalau pengagihan makanan sebagaimana Nabi, apabila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ada di sebelah kanan baginda dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu duduk sebelah kiri, walaupun Khalid ni lebih tua daripada Ibn Abbas, namun Nabi dahulukan Ibn Abbas. Kerana apa? Nabi nak dahulukan yang kanan. Kenapa Nabi nak dahulukan yang kanan dalam bab ini? Kemungkinan besar wallahu alam, apa yang saya fahami ialah supaya tak ada orang kritik Nabi. Jadi orang jelas, itu prinsip Nabi. Apapun orang kanan dulu dapat, orang kiri dapat kemudian. Jadi tanpa mengira, kok nanti orang kata, oh yang kanan tu geng-geng keluarga Nabi, patutlah Nabi dahulukan. Bukan isu keluarga. Isunya ialah sesiapa sahaja duduk di sebelah kanan baginda, termasuk dalam satu peristiwa, ada seorang Arab Badui sebelah kanan dan Abu Bakar sebelah kiri, maka Nabi SAW dahulukan Arab Badui itu. Kerana beliau berada di sebelah kanan Nabi SAW. Jadi itu prinsip Nabi. Nanti orang tak boleh petikai, orang tak boleh kata Nabi ni kroni ke, sibuk dahulukan geng-geng dia sendiri ke, tak ada. Itu prinsip baginda SAW. Baik. Tapi apa pun soal kalau dia anak tu memang kidal, menulis sebelah kiri, itu kita yang paksa lah. Cuma kita kena ajar dia untuk makan menggunakan tangan kanan. Kerana orang kidal ni, dia tetap kuat tangan kanan dia. Itu kelebihan. Kerana dia dilatih makan menggunakan tangan kanan. Bila kita tak latih, maka ada sebahagian orang, tapi ini bukan salah ya, ini bukan satu dosa. Bila tak dilatih, ada orang tu dia tak boleh makan menggunakan tangan kanan. Akhirnya apa makan pun dia makan guna pisau, guna sudu dan garfu. Dan bila dia suap tu, dia suap dengan tangan kiri. Okey, sebab dia tak biasa makan guna tangan kanan. Sebab itu penting kita latih anak kita ni untuk menggunakan tangan kanan ketika makan. Menulis apa tu tak apa. Dan kita jangan berlebih, jam pun nak letak tangan kanan bukan tangan kiri, itu dia dah jadi berlebih pula. Kenapa pula kita nak kata letak jam tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri? Itu benda yang umum sebegitu rupa, dia tidak boleh terlalu dipaksa-paksa mengikut laras agama ya. Baik. Ibu-ibu dan rahmat Allah, kalau kita lihat alamak, saya tak perasan ini tak ada syarah dia. Saya kena cari ada syarah. Al-Bari. Al-Bari. Alamat dia bukan Ibn Hajar. Yang ni Ibn Hajar. Okay, kita tengok bagaimana Anas radhiyallahu anhu menyatakan annahu kana yaqul min as-sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda'a bi rijlikal yumna. Antara sunnah ialah bila saudara masuk ke dalam masjid, saudara kena masuk kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikil yusra, bi rijlika ya, bi rijlika. Apabila saudara keluar daripada masjid, saudara keluar dengan kaki kiri. Hanya dari silap baris. Dia kata biri jeliki, sebenarnya biri jelika. Baik. Jadi walaupun ada ulama yang menyatakan tidak ada dalil yang sahih tentang perkara ini, dan ini hanyalah kenyataan Anas yang boleh lagi dibahaskan. Betulkah Anas berpendapat demikian? Tetapi umumnya kita berpegang dengan kata-kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW suka dahulukan yang kanan. Tapi bila disebutkan Nabi suka dahulukan yang kanan, dia jadi bertembung tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian ya. Kalau Anas kata masuk masjid
masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Okey. Sebagaimana saya katakan tadi, kenyataan Anas ini boleh lagi dibahaskan. Betulkah itu disebutkan oleh Anas? Baik. Tapi kalau kita tengok kepada keumuman hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi SAW suka dahulukan yang kanan, bermakna masuk masjid pun kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid pun kaki kanan. Sebab yang kita tahu ialah kiri digunakan untuk benda-benda yang kotor seperti istinja, itu kiri. Okay. Atau ada ulama kata hingus pun tangan kiri, walaupun setengah orang dia akan sulit, macam saya sulit guna tangan kiri. Okay. Jadi itu untuk benda-benda yang kotor. Tapi keluar masjid ni adakah ia benda yang kotor? Itu persoalannya. Ataupun kerana dia sekadar ambil yang terbalik, sebab masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Adakah ia digunakan dalam keadaan rumah sebagai contoh? Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Adakah begitu? Atau masuk pejabat kaki kanan, keluar pejabat kaki kiri. Adakah begitu? Jadi benda tu benda yang tak jelas. Sebab itu setengah ulama dia, bagi mereka kita tak perlulah nak pening-pening sangat dalam bab ini. Tapi kalau Imam Nawawi dia kata begitulah. Imam Nawawi sebut masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan bila nak keluar tu kaki kiri letak dulu atas slipper, kaki kanan sarung dulu slipper, barulah kaki kiri pun sarung slipper. Sebab tak nak ulihi, pakai slipper tu guna kaki kanan dahulu ya. Jadi benda ni saya kira kalau dalam bab keluar masjid, tak apalah kaki kanan kaki kiri tu kita tak berkira sangat. Kalau kita masuk keluar dari rumah pun kita tidak perlu terlalu berkira keluar rumah tu kaki kanan ke kaki kiri. Yang penting bila kita nak sarung kasut ataupun slipper kita tu, kita sarung kaki kanan dahulu. Ya, baik. Jadi sebab benda tu benda yang tak jelas. Kenapa nak keluar kaki masjid daripada kaki kiri? Adakah kita keluar dari tempat yang mulia pergi ke tempat yang tidak mulia? Adakah begitu? Jadi itu persoalan dia ya. Baik. Kemudiannya bab yang ke-48. Okey. Bab hal tumbashu kuburu musyriki al-jahiliyah wa yutakhazu makanuha masajid. Okey, dia sampai sini tajuk dia. Bab hal tumbashu kuburu musyriki al-jahiliyah. Bab adakah kubur-kubur orang jahiliyah ni boleh dibongkarkan, boleh digali semula. Wa takhazu makanuha masajid, dan menjadikan tempatnya sebagai masjid. Saya jumpa bekas orang yang kerja di RTM, Abang Zul Hanafiyah. Beliau menyatakan di UK sudah ada dalam usaha untuk membeli gereja di sana, dalam 5-6 buah gereja untuk dijadikan masjid. Alhamdulillah. Maknanya gereja tu gereja yang sudah tidak dipakai. Okay, baik. Kalau betul alhamdulillah. Jadi sekarang ni bolehkah kita isunya isu membongkar atau menggali semula kubur-kubur orang jahiliyah dahulu musyrik dan menjadikan tempat itu sebagai masjid? Boleh ke nak jadikan kubur-kubur orang musyrik sebagai masjid, tempat kubur tu? Bolehkah kita menjadikan gereja sebagai masjid sebagai contoh? Okey, berdasarkan liqauli Nabi SAW, kerana ada hadis, ada ucapan Nabi yang berbunyi la'anallahu ta'ala al-yahuda. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi. Kenapa? Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Lantaran mereka telah mengambil, telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Wa ma yukrahu minas salati fil kubur. Wa ma yukrahu minas salati fil kubur. Dan Imam Bukhari kata, dan apa-apa sahaja perbincangan tentang makruhnya salat di kubur. Wa ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an.
pernah Umar bin Al-Khattab melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma yusalli 'inda qabrin, salat di sisi kubur. Umar nampak Anas ni salat di sisi kubur, maka Umar pun kata, al-qabr, al-qabr, kubur, kubur. Falam ya'murhu bil i'adati, namun Umar tidak memerintahkan pun Anas untuk mengulang semula salat tersebut. Kak Liza, kalau Kak Liza pun minta buka juga YouTube, kot ada soalan di YouTube sebab kadang-kadang saya pun dengar kuliah melalui YouTube, tanya soalan tak ada orang respon. Sedih kita. Kami tak ada YouTube. YouTube pula di Facebook, kita buka juga kadang-kadang Ustaz Johri dia mengajar, saya pun komen. Alah, Kak Liza tak baca komen kita tanya soalan kan. Okey, baik. Tak tengok Ustaz, kadang-kadang tu tengok tak tengok. Tak perlu tengok selalu Kak. Nanti setengah jam tengok kod ada ya. Baik. Kalau tak ada tak apalah. Jadi di sini Umar pernah tengok Anas bin Malik salat di sisi kubur. Umar pun kata kubur tu, kubur. Tapi Anas dia tak perasan. Dan nanti kita tengok macam mana Anas tersilap faham. Anas ingatkan Umar kata qamar, bulan. Padahal bukan disebut qamar, disebut qabar. Jadi di situ Anas teruskan salat, namun tidak pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memerintahkan Anas untuk mengulangi semula salat tersebut. Jadi salat tu okeylah, sah ya, tidak ada masalah. Baik. Kita tengok dulu hadis yang seterusnya daripada guru Bukhari Muhammad bin Al-Musanna daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Menariknya Ummul Mukminin Aisyah kata apa? Anna Umma Habibah wa Umma Salamah zakarata kanisatan ra'aynaha fil Habasyah. Okay. Siapa Ummu Habibah dan Ummu Salamah? Ibu, siapa Ummu Habibah dan Ummu Salamah? Nabi. Isteri Nabi. Ummahatul Mukminin. Okey, Ummu Habibah tu nama dia apa? Ummu Habibah. Isteri anak Abu Sufyan ya, anak Abu Sufyan. Apa nama beliau? Dulu dia kahwin dengan Abdullah bin Jahash dan beliau mereka hijrah ke mana? Habasyah. Masuk lagi dia, Liza kan? Ya. Habibah belum masuk lagi topik tu, tapi siapa ya? Ya Ustaz Khubab kan cerita. Ummu Habibah namanya ialah Ramlah dan Ummu Salamah namanya Hindun. Ramlah dan juga Hindun. Okay. Ada juga sahabat Nabi namanya Hunaid. Hunaid itu panggilan manja bagi Hindun. Baik, jadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma pernah menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah, dan memang kerana mereka ni kedua-duanya berhijrah ke Habasyah. Baik. Fiha tasawir. Di sana tu dia ada patung-patung. Ya, ada patung-patung. Fasakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kedua-duanya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap je. Okey. Faqala tu merujuk kepada Nabi ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih. Mereka ni orang-orang Nasrani, ahli kitab apabila ada lelaki soleh kalangan mereka, famata, meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan bina masjid atas kubur orang soleh tersebut. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka juga letak patung, mereka letak lukisan orang lelaki itu di kubur itu. Faulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala yaumal qiyamah, mereka lah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Okay. Dan Kak Ina, boleh Kak Ina, tak ada masalah pun makan dengan garpu guna tangan kiri. Baik. Jadi di sini ceritanya orang dulu, ahli kitab dulu, mereka bila mati je orang besar ataupun orang soleh, mereka akan bina masjid atas kubur orang soleh itu,
Itu satu. Yang keduanya mereka lukis pula gambar orang soleh itu letak di kuburan tersebut. Dan ada kan kalau kita lihat kubur-kubur orang Kristian apa, mereka letak gambar. Cara gambar je lah, tak ada lukisan dah. Letak gambar di kubur tersebut. Jadi adakah ia perkara yang dibenarkan? Jawabnya tak boleh lah kan? Tak boleh. Kita tidak boleh berlebih-lebih dalam bab kubur, ya. Yang kita kena berlebih ialah dalam bab mendoakan orang yang meninggal dunia. Itu yang kita kena buat. Kadang-kadang kita ni terlalu bersifat apa? Bersifat zahiri. Bersifat benda yang zahir semata-mata. Bukannya benda yang diperlukan. Contohnya, benda yang diperlukan ialah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, salat, mohon bantuan daripada Allah. Tapi kita ni suka kepada benda yang zahiri, maka kalau ada contohnya, ada anak kita nak exam, buatlah solat hajat di sekolah. Jadi, kerana kita suka benda tu dijadikan upacara, buat solat hajat di sekolah, ramai-ramai pergi, ya. Padahal mak ayah ni memang sepatutnya digalakkan berdoa masing-masing di rumah, itu lebih penting. Tapi kita suka kepada upacara itu sendiri. Baik. Begitu juga kita suka kepada benda yang telah terlepas. Dah mati baru sibuk nak lakukan amal ibadah. Dan meninggal tu kita sibuklah buat bacaan itu, bacaan ini. Itu bagus, tidak ada masalah. Kita mendoakan si mati, kita sedekah bacaan Al-Quran kepada si mati, itu insya-Allah dibolehkan. Tapi isunya kita berlebih ke arah itu. Sedangkan sepanjang hidup si mati itu, tidak pula kita bersungguh untuk menghidupkan suasana beragama di rumah kita masing-masing. Si mati pun tak bersungguh untuk belajar Al-Quran. Yang hidup pun tak bersungguh nak ajak si mati ni belajar Al-Quran sebagai contoh. Ataupun belajar mana-mana ilmu agama. Tapi bila mati itu, dia punya upacara kematian tu yang berlebih-lebih. Sedangkan yang sepatutnya sebelum mati. Itu yang berlaku. Mereka ni suka benda-benda yang berlebih. Bila mati je, buat kubur di atas, buat masjid di atas kubur orang saleh. Betul berlebih. Kalau kita ni buat perhiasan pun nak pada kubur-kubur tersebut. Itu berlebih. Baik. Kemudiannya, ataupun ada orang dia baca Yasin pada air dan air tu dia pun, dia siram atas kubur. Kenapa pula? Dan saya tanya kenapa pula nak buat macam tu? Oh, dia kata bukan, kita siram air di kubur tu nak bagi mendap tanah tu. Fine lah, nak bagi mendap tu tak apa, tapi kenapa kena baca Yasin? Adakah bila baca Yasin pada air itu, maka penduduk kubur itu pun, ahli keluarga kita yang meninggal, dapat merasai kesejukan air Yasin itu dan selamat daripada munkar dan nakir? Bukan begitu. Yang sepatutnya yang menyelamatkan kita ialah amal soleh, bukannya air Yasin yang disiram atas kubur tersebut. Jadi kita suka kepada benda-benda yang bersifat upacara, bersifat benda yang begitulah, yang menampak-nampakkan. Jadi ia jadi amalan bid'ah. Jadi kita ibu-ibu sekalian kena elakkan amalan-amalan bid'ah sedemikian rupa, ya. Sebagaimana saya kempen pada ibu-ibu, apabila anak kita kahwin, yang perempuan, ada orang datang pinang, kena ingat, Islam ajar mahar perkahwinan itu ialah milik pengantin perempuan, anak kita yang perempuan tu. Bukannya harga 100, 200. 100, 200 nak beli apa? Kasut Skechers pun tak lepas. Kasut Skechers 300 lebih. Okey. Jadi atau 300 lebih lah dapat belilah kasut Skechers satu. Yang betulnya untuk anak perempuan kita tu yang 5,000, 6,000 tu untuk pengantin perempuan. Habis yang belajar hangus tu, itu tanggungjawab ibu bapa masing-masing. Kenapa pula kita nak suruh bakal menantu kita yang lelaki tu taja majlis perkahwinan anak kita pula? Tugas menantu kita ialah menjaga bakal isteri dia, iaitu anak perempuan kita. Maka duit tu ialah untuk anak perempuan kita. Bukan tugas dia menjadi penaja majlis kenduri. Maka kalau kita tak ada duit, buatlah ala kadar. Tak ada duit. Jadi kalau tak ada duit, kenapa kita nak peras menantu kita pula kena taja? Jadi kita buat ala kadar. Panggil satu orang. Satu orang bajet satu kepala RM10. Baru RM1,000. Okeylah, RM1,000 boleh cari lagi. Tapi kita nak berlebih. Bila nak berlebih, kita suruh menantu kita pula bayar RM10,000, RM12,000, RM13,000. Ini kemelampauan dalam agama. Tak payahlah kata sekarang ni harga makanan naik sebagainya. Tak payah kata begitu. Menantu kita tu ialah anak kita nanti. Maka kenapa kita nak menyusahkan dia?
Sedangkan lebih penting ialah selepas itu dia nak hidup, dia nak kena dia nak kena deposit sewa rumah, mereka pun nak ada kereta, dan mungkin mereka pun tak ada pekerjaan tetap lagi pada awal-awal perkahwinan. Jadi itu yang lebih sulit. Tapi kita suka berlebih-lebih dalam bab majlis kenduri. Kalau kenduri kita tak ada cendol, apa kata orang yang ada cendol. Kalau kenduri rumah kita tak ada aiskrim, kenduri orang lain semuanya ada aiskrim sekarang ni. Kita buat setakat kita mampu. Okay. Jadi budaya berlebih ini ialah budaya yang dibenci dalam agama kita. Ya, budaya yang dibenci. Betul kata Bintang tu, bergaduh lah, hutang sana hutang sini, sewa baju yang mahal-mahal. Dan sekarang ni dah ada budaya wanita menantu pengantin perempuan pakai baju yang heret sampai bawah, sampai ada pula seorang dua orang kena pegang kain mereka, kain pengantin. Ini budaya jahiliah, pakai baju meleret-leret sampai bawah, itu jahiliah. Tapi dibuat dan malangnya dibuat juga oleh orang-orang yang biasa datang ke masjid surau. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah. Kita tak boleh ikutlah anak kita semua benda. Kita kena adalah SOP dia. Boleh nak kahwin tapi ni SOP ni ikut agama. Dan nak panggil orang jual cendol, kalau kita mampu, kita bayar je. Tapi untuk pemakaian, untuk andaman, semuanya kena ikut SOP agama. Ini bukan SOP Abah, ini bukan SOP Umi, tapi ini SOP Nabi SAW. Kita tidak boleh kompromi dalam bab ini. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali pada yang tadi, untuk lebih memahami perbahasan ini, ada elok kita tengok sampai habis dulu hadisnya. Kita tengok hadis satu lagi yang agak panjang. Maaf dia kena tekan banyak kali baru jumpa. Ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, fanazala a'la al-Madinah fi hayyin yuqalu lahu Banu Amr bin Auf. Rasulullah pun sampai, Rasulullah pergi ke hujung Madinah. A'la tu hujung Madinah, ada sebuah perkampungan yang mana perkampungan itu dikenali sebagai kampung Bani Amr bin Auf. Okay, orang Madinah kan dia ada pelbagai bani kan. Bani yang paling tinggi kedudukan ialah Bani Najjar. Rasanya mak Nabi Bani Najjar. Rasanya lah Anas bin Malik Bani Najjar. Okay. Fa'aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailatan. Okay. Rasulullah ni duduk di perkampungan Bani Najjar itu selama Bani Najjar pula. Bani Amr bin Auf selama 14 malam. Summa arsala ila, ini masa nak masuk Madinah ni dalam hijrah. Okey. Summa arsala ila Bani Najjar, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkampungan Nabi hantar utusan ke Bani Najjar. Okey. Nabi hantar utusan ke Bani Najjar. Faja'u mutaqallidis suyuf. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW sambil membawa pedang yang bersarung. Mutaqallidi ni gantung pedang masing-masing secara bersarung. Ka'anni anzuru ila Nabi SAW ala rahilatihi wa Abu Bakar ridfuhu wa mala'u Bani Najjar haulahu. Kata Anas radhiyallahu an, seakan-akan saya tengok Nabi SAW ni duduk atas kenderaan dan Abu Bakar memboncengnya di belakang, manakala geng-geng Bani Najjar ini keliling Nabi. Haulau, keliling Nabi. Okay, ini nak sambut Nabi ni masuk ke dalam Madinah. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, sehinggalah mereka pun sampai ke rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Okay. Wa kana yuhibbu, kita baca juga hadis untuk ambil barakah. Wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu shalah. Nabi SAW ni jenis orang yang suka solat, apabila masuk dia solat terus solat, tak bertangguh. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Dan Nabi SAW ada pernah solat di kandang kambing. Maknanya dalam perjalanan tu, masa tu masjid belum ada lagi, ya. Masuk waktu solat.
Bertepatan masa tu Nabi itu berada di sekitar kandang kambing, terus berhenti dan masa itu juga salah. Wa annahu amara bi bina'il masjid. Dan kemudiannya Nabi SAW memerintahkan untuk dibina masjid. Fa arsala ila mala'in min Bani Najjar faqal ya Bani Najjar saminuni bihaitikum hadha. Okay. Nabi suruh bina masjid dan Nabi pun panggil seseorang daripada Bani Najjar, Nabi hantar orang untuk deal dengan Bani Najjar untuk membeli, Nabi nak beli tanah tu. Saminuni bihaitikum hadza, saya nak beli tanah ni, berapa harganya? Okay. Beli tanah tu untuk buat masjid. Qalu la wallahi la natlubu samanahu illa lillah illa ilallah ta'ala. Tak, demi Allah, kami tak minta harga pun untuk jalan Allah ni. Mana nak tanah, ambil je tanah. Okey. Faqala Anas radhiyallahu an fakana fihi ma aqulu lakum quburul musyrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhl. Kata Anas bin Malik sebagaimana yang saya telah katakan kepada anda semua, maknanya sebelum inilah saya dah cerita pada awak semua bahawasanya di tanah yang Nabi nak bina masjid tu dia ada kubur-kubur orang musyrikin dulu. Dan situlah adanya runtuhan-runtuhan rumah, di situlah adanya pokok-pokok kurma. Itu tanah-tanah yang terbiar lah tu. Ada kubur, kemudiannya ada runtuhan rumah yang tidak dibersihkan lagi. Kemudiannya ada pokok-pokok kurma. Fa'amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanushibat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan bongkar semua kubur-kubur orang musyrikin ni, gali balik. Okay. Summa bil kharibi, kemudian bersihkan runtuhan-runtuhan rumah. Fasuwiyat, makna diratakan tanah tersebut nak jadi masjid. Wa bin nakhal faquti'a, dan tebang pokok-pokok kurma yang kawasan yang nak buat masjid. Asafun nakhal qiblatal masjid. Ya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi tadi pun susun batang kurma di sebelah kiblat masjid. Wa ja'alu idadatayhi al-hijarah, dan meletakkan batu di kanan dan kirinya. Okey. Waja'alu yang kulluna sakhra wa hum yartadizuna. Mereka bekerja memindahkan batu-batu itu dalam keadaan mereka bernasyid, melantunkan lagu. Ini nak bina masjid lah tu, terbuat-buat pokok kurma, kemudian letak di sebelah kiblah, kemudiannya tegakkan dengan batu-batu yang ada, gitulah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hum wa huwa yaqul, mereka ni sambil buat kerja, mereka sambil bernyanyi. Ini hiburan-hiburan mereka. Sebagaimana kita tengok cerita Piramli lah, buat kerja tu menyanyi. Itu gambaran je lah. Dan Nabi sebut, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunkan ansar dan juga muhajirin. Kan ada nasyid yang mereka sebut tu, nahnu allazina bay'u Muhammadan 'alal imani ma baqaina abadan. Kamilah yang berbaiat untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar keimanan selama kami masih hidup. Maka Nabi pun balas, Allahumma la khaira illa khairal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kupasan terhadap hadis ini. Kita dapat lihat bagaimana cerita dulu. Anas bin Malik dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana Anas solat berdekatan kubur dan Umar pun tegur kubur, ya. Tapi Anas bin Malik tak perasan bahawasanya beliau solat atas kubur, maka solat itu sah, cuma sebaik-baiknya kita tidak boleh solat di atas kubur tanpa sembarang sebab musabab. Okay. Kalau kita solat di atas kubur dengan ada sebab musabab, maka ia dibolehkan. Contohnya apa dia? Contohnya kita terlambat datang untuk Contohnya kita terlambat datang untuk salatul janazah, sampai-sampai jenazah dah bawa ke kubur dah.
Okey. Apabila jenazah telah dibawa ke perkuburan, kita pun sampai di kubur, kita belum solat lagi, maka boleh kita solat jenazah di atas perkuburan tersebut. Boleh kita solat jenazah di atas perkuburan tersebut. Okay. Tapi bila tu? Lepas tanam lah. Bukan masa orang sibuk nak tanam tu. Lepas tanam semua, dan kubur, boleh dikatakan kubur di Malaysia ni di tempat yang sistematik lah, di Selangor. Saya kira banyak negeri yang sistematik. Di perkuburan lama mungkin tak sistematik lah. Perkuburan di kampung saya pun tak sistematik. Boleh dikatakan kubur sekarang ni sebenarnya dibuat menghadap ke arah kiblah. Okay. Dan dia ada kemudahannya, ada air paip untuk kita berwuduk. Jadi kita pun duduk lepas tanam tu, kita pun berdiri kat kubur tu, solatul jenazah. Itu dibolehkan. Ataupun orang yang bekerja menggali kubur. Jadi dia sibuk gali kubur, sekejap lagi jenazah nak sampai, dia tak sempat nak pergi ke masjid dengar azan, boleh tak dia nak solat zuhur sebagai contoh di kubur itu, ataupun dia buat kerja pagi, boleh tak dia nak solat duha di kubur? Kerana solat tu sana dia, nanti dia nak pergi ke sana balik, nak datang kubur balik untuk solat duha, maka dibolehkan. Kerana dia tidak menjadikan tempat itu sebagai solat, bukan tempat solat. Ia hanya dilakukan pada masa-masa yang diperlukan. Tapi kalau tanpa sebab, contohnya hari ini jom semua ibu-ibu, saya nak ajak pergi ke kubur untuk kita salatul duha. Contohnya, saya ajak Ibu Aziah Kasim, saya ajak Ibu Mahani, kita ada satu program apa? Program salatul duha 4 rakaat di kubur orang saleh. Itu tak boleh. Kerana kita telah berlebih-lebihan dalam isu ini. Okay. Tapi kalau sekadar kita pergi ziarah kubur, contohnya kita pergi ke Uzbekistan, kita lawat kubur Imam Bukhari sebagai contoh, kita nak ambil pengajaran, itu boleh. Kita ziarah kubur, kita baca doa, kita ambil barakah daripada semangat, yang ambil semangat, itu boleh. Tapi kalau kita pergi dengan tujuan yang bukan-bukan, kita nak beribadah di sana, ia tidak dibolehkan. Okay, satu. Kemudiannya, ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, itu disebutkan oleh Nabi, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha aw 'alaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula solat dengan menghadapnya atau di atasnya. Itu kata Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita lihat cerita yang disampaikan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, ini menarik ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ni, dia sebenarnya isteri-isteri Nabi ni, kena tanya Ustaz Khubaib, dia ada dua camp. Camp Ummul Mukminin Aisyah dengan camp Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Selalu bertemu lah camp ni. Yang penyokong kuat Ummul Mukminin Aisyah tak lain dan tak bukan Ummunna Hafsah, itu penyokong kuat dia. Ummunna Saudah, itu geng-geng dia lah. Geng-geng Zainab binti Jahash ni pula adalah geng-geng dia. Dan memang pernah berlaku pun satu balas-balas mulut antara Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Zainab. Memang balas mulut. Jadi ini menunjukkan benda biasa kalau mereka tu bertelingkah. Yang penting mereka tidak sampai melakukan satu perbuatan yang dianggap sebagai dosa. Bergaduh tu benda biasa. Okay, sebab itu kita kena clear kesalahan yang dilakukan oleh orang tu kategori dosa ke kategori apa. Kalau dia bukan kategori dosa, maka kita jangan berlebih-lebih. Kita tak setuju. Kerana yang dilakukan yang orang buat tu ialah tokoh yang besar. Dia buat satu kesalahan. Okey, kita tak setuju dengan dia. Kerana dia melakukan satu kesalahan yang besar, tak padan dia ni seorang tokoh. Tapi janganlah kita marah dia tu seakan-akan dia melakukan dosa. Yang dia buat tu merupakan satu kesalahan, bukan dosa. Okey. Begitulah dengan isteri Nabi yang mereka bergaduh balas mulut tu. Adakah ia sampai kategori dosa ataupun itu hanya kesilapan? Kalau ia hanya kesilapan, jangan kita berlebih-lebihan dalam menghukum mereka. Jadi itu tidak adil. Okey. Saya duk bimbangnya kita ni suka menghukum orang, sedangkan orang tak buat dosa pun. Dalam masa yang sama, kita ni yang buat dosa ni. Kita yang berdosa kita tak perasan. Itu cukup bahaya. Itu budaya ekstrim. Jadi cerita daripada Ummul Mukminin Habibah dan juga Ummu Salamah, mereka pernah tengok keadaan di Habasyah
yang mana keadaan di Habasyah tu adanya patung-patung. Bila dikubur lelaki yang saleh, ada orang meninggal je, mereka letak lukisan, nama-nama patung. Dan ini diceritakan sendiri oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apa puncanya, apa sejarahnya orang mula menyembah patung. Ini kebanyakan kita dah tahu ya, kita cerita balik. Dulu-dulu apabila adanya 5 orang saleh. Ni saya duk buka-buka ni bukan apa ibu. Dalam proses nak siapkan satu buku tadabbur doa Rabbana dalam Al-Quran. Rupanya saya ingatkan boleh siap laju. Banyak pula benda-benda yang renyah. Sudut ilmiah kena study. Okey, dalam surah Nuh, ini nama 5 orang yang besar tu. Ibu-ibu nanti boleh buka surah Nuh ayat 23 yang namanya Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. 5 orang ni. Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Bila 5 orang ni meninggal, sedangkan 5 orang ni merupakan lebay-lebay besar, tokoh-tokoh besar pada zaman tersebut, maka mereka pun sedih. Maka Iblis datang dan Iblis pun menawarkan satu perkara, iaitu nak tak kalau saya lukis gambar mereka dan saudara-saudara semua boleh tengok gambar mereka tu sebagai kenang-kenangan. Orang setujulah, dia pun mula lukis. Lukis. Okey, ini gambar-gambarnya. Orang pun tengok. Generasi yang pertama, okey. Generasi pertama tu sekadar nak mendapat ketenangan batini, orang panggil. Kebetangan spiritual. Bila tengok ini cerita Wood. Wood ini orang yang kuat ibadah, maka kita kena kuat ibadah. Ini cerita Ya'uq. Contohlah saya tak tahu ya. Ya'uq ini orang yang suka membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Maka kita pun kena bantu orang dalam kesusahan. Sekadar nak ambil spirit golongan yang pertama. Tapi lama-kelamaan daripada unsurnya mengambil semangat, jadilah unsur penyembahan. Mereka mula menyembah Wood, mereka mula menyembah Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Habis kacau. Kerana berlaku penyembahannya. Sebab itu ulama-ulama dulu amat anti dengan lukisan-lukisan, kerana memang wujud orang yang melampau dalam bab ini. Wujud orang yang melampau. Kita mungkin kata tak ada apa pun. Tapi setengah orang memang melampau dalam bab ini. Maka kita kena hati-hati. Baik. Asal usul penyembahan berhala, betul. Itulah asal usulnya. Barulah Allah Ta'ala pun hantarkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk membetulkan semula keadaan tersebut. Pun Nabi Nuh tak berjaya, hanya beberapa orang sahaja yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sorry, bukan Nabi Nuh tak berjaya ya. Saya silap istilah tu. Nabi Nuh tak, mereka terlalu degil dan tidak mahu menerima ajaran Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman itu jumlahnya terlalu sedikit. Okey, sekejap ya. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ke depan sedikit, kata Al-Imamul Baydawi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sujud ke kuburan para nabi sebagai pengagungan mereka, padahal mereka dah bunuh ramai para nabi pun. Dalam keadaan mereka membunuh nabi, dalam keadaan mereka menentang ajaran nabi, dalam keadaan mereka memburuk-burukkan para nabi, tapi bila nabi mati mereka sembah kubur para nabi untuk mengambil barakah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun laknat mereka kerana mereka telah melampau dalam ataupun ta'assub terhadap tokoh-tokoh mereka sampai dibina masjid atas kubur-kubur tersebut. Adapun kalau kita kata apa ya, kita bina kubur di samping kubur orang yang, kita bina masjid di samping kubur orang yang soleh, bukan dengan tujuan untuk mengagung-agungkan mereka, berkebetulan tempat itu yang sesuai, itu boleh lagi. Itu boleh dibincangkan lagi. Tapi itu pun kena hati-hati supaya tidak berlaku
ketaksuban melampau pula. Kadang-kadang kita ni buat benda yang baik, tapi benda baik itu boleh disalahfahami. Maka kita kena tinggalkan benda baik yang boleh disalahfahami tersebut. Jadi saya contohnya lah, kita ni duduk gila dengan bila pergi ke Mekah, oh ini rumah Nabi dulu ni yang sudah menjadi maktabah. Ibu ayah dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kerajaan Saudi sendiri menyatakan tidak dapat dipastikan dengan betul adakah itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu berlebih-lebih. Okey. Ataupun kalau di Judah tu ada kubur Makbarah Ummuna Hawa. Ini ada ni. Di Judah. Bacaan betulnya ialah Judah. Makbarah Ummuna Hawa. Cuba tengok dia punya gambar dia, image ni. Tu dia sebut tu Makbarah Hawa. Dia Judah. Memang ada tu kubur Hawa. Saya pun tak faham macam mana boleh ada Makbarah Hawa di sana di Judah. Sedangkan terang-terangan bahawasanya kewujudan kubur ini dipertikaikan. Jadi saya pun tak pasti kenapa kerajaan Saudi buat begini. Allah Alam. Sedangkan kerajaan Saudi ni dengan perjuangan ulama mereka anti dengan benda-benda begini. Okey, tengok ni. Dia ada satu kajian, Makbarah Ummuna Hawa, kubur mak kita Hawa, al-khurafah tasna'u mu'alliman tarikhiyan. Al-khurafah tusna' kot. Khurafat yang direka-reka mengikut kajian ulama sejarah. Tak ada. Sebab pada zaman Nabi Nuh dah berlaku banjir besar. Dalam keadaan berlaku banjir besar, macam mana kita boleh cam itu ialah kubur Hawa. Sedangkan kubur Nabi Musa pun kita tak tahu berada di mana. Sedangkan Nabi Musa ni orang-orang yang terkemudian pun kita tak tahu. Macam mana boleh kita tahu ini kubur ibu kita Hawa? Oh, jadi ini telah diruntuhkan ke? Ada lagi ke tak ada lagi? Saya pun tak tahu dah. Tapi dikatakan diruntuhkan oleh Al-Malik Faisal. Oh, mungkin dah diruntuhkan kot. Itu saya tak pasti, kena cek balik. Okey, jadi ini dia panggil kemelampauan. Termasuklah kita kata kubur Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang kononnya berada di Yaman. Itu pun perlu dipertikaikan. Tengok macam mana kuburnya. Makam beribu-ribu zawar pengunjung di sisi kubur Nabi Hud alaihi salatu wasalam di Yaman. Meskipun masa tu adanya perang yang berlaku dan juga virus corona. Orang memang pergi ni nak ambil barakah dan mereka tawaf. Yang over tu tawaf, kononnya ini kubur Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Sedangkan benda ni tidak dapat dipastikan betulkah itu kubur Nabi Hud. Jadi dia berlebih, ya, dia berlebih. Dan ini yang kita kena hati-hati ibu sekalian, ya. Baik. Kemudiannya kita lihat ke depan yang pasal Nabi tadi, bila Nabi nak bina masjid itu. Okey, kita tengok ulasan hujung lah. Bab panjang sangat ni. Okay, wa fil hadis, muka surat yang ke-321 ya. 321 bahagian faedah-faedah hadis. Wa fil hadis jawazut tasarruf fil maqbarah al-mamlukati bil hibati wal bai'. Harus kita manfaatkan kuburan. Tasarruf fil maqbarah ni kita boleh memanfaatkan kubur-kubur yang ada, sama ada untuk dihibahkan ataupun untuk dijual. Wa jawazu nabshil kubur ad-darisati idza lam takun muhtaramah. Boleh kita bongkar, serongkar balik kubur-kubur yang panggil apa? Yang sudah lama dan tidak pula dihormati. Okay. Jenazah orang kafir kita tak hormat, kita boleh bongkar kuburnya. Manakala kubur-kubur orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla juga boleh dibongkarkan sekiranya mendesak, keperluan yang mendesak. Kan ada orang yang gali kubur balik, dia tanam tempat lain, itu keperluan yang mendesak, maka dibolehkan. Tapi kalau lama-lama kita pun tak tahu dulu ni ada kubur, dah berlaku bencana kawasan tersebut, itu tak apalah,
kemungkinan rumah kita sekarang pun ada kubur zaman-zaman dulu 1000, 3000, 4000 tahun yang lepas, kita pun tak tahu. Itu tak apa. Tapi kalau kubur orang beriman perlu dialihkan dengan tujuan-tujuan tertentu, kerajaan boleh bincangkan dengan majlis agama dan benda itu boleh proceed. Jangan pula kita kata ini kubur orang Islam kena hormat. Betul lah kena hormat. Bukan mereka tak hormat pun, cuma dipindahkan. Baik. Tapi kalau kubur orang musyrik, dia ada penghormatan terhadap mereka. Wa jawazi salat fi maqabiril musyrikin ba'da nabshiha wa ikhraji ma fiha. Boleh kita salat di perkuburan orang musyrik selepas kita mengeluarkan jenazah-jenazahnya, mayat-mayatnya. Okey, boleh. Dan bukan itu tanda kita menghormati mereka. Wa jawazu bina'il masajid fi amakiniha. Boleh kita bina masjid di kawasan kubur orang musyrik yang telah pun dibongkarkan kuburnya. Wallahu a'lam. Bonda sebutannya yang betul Judah. Judah ni bukan Jeddah. Orang kata kenapa tempat tu dinamakan Jeddah? Kalau ada Jeddah tu Jaddah. Jaddah tu artinya Jaddah tu maknanya nenek, merujuk kepada ibu kita Hawa tu lah. Sebenarnya bukan. Nama sebetulnya ialah Judah. Kenapa dinamakan Judah? Okey, jom kita tengok. Kenapa tempat itu dinamakan Judah? Okey, tak apalah, ejaan Melayu tu memanglah dia kata Jeddah, ejaan Melayu. Okey. Nampak tak dia punya Judah ni ada apa? Ada laut kan? Ada laut. Di Judah ni ada laut. Dalam bahasa Arab, sesuatu tempat itu dinamakan Judah apabila ia berada di kawasan perairan seperti laut. Jadi Judah ini ialah kawasan laut. Kawasan laut. Dulu orang Brunei sebut Judah. Ada tegur salah tu. Orang tua dulu pun saya difahamkan sebut Judah. Judah. Ataupun cuba kita lihat. Tengok saya salah kan. Kaifa tashkil. Ni cara nak carilah. Judah. Ada ke tak ada? Saya pun tak tahu. Tak ada. Oh, tapi ni siapa dia buat ni? Nak cari tempat yang betul ya. Okey, saya tak pasti ke mana nak cari, tapi saya ada tulisan berkenaan dengan Judah tu. Memang sebutan yang betul insya-Allah ialah Judah, bukannya Jaddah. Okey. Okey, ni disebut. Taqulu ba'du riwayat al-ikhbariyah, ada riwayat-riwayat menyatakan tempat Jaddah itu dinamakan Jaddah kerana nisbah kepada nenek kita, iaitu Ummuna Hawa rahimahallahu taala, katanya. Okay. Kemudian disebut walakinnal ba'du i'tarada ala hadha tafsir, tapi sebahagian pengkaji mengkritik penamaan tersebut. Kemudiannya kerana orang Arab dia tak panggil Hawa ni sebagai Jadahul Bashar, nenek manusia. Kita panggil Ummuna Hawa ni sebagai Ummul Bashar, ibu manusia. Jadi kalau kita panggil Hawa tu sebagai ibu manusia, bukan nenek, kenapa tempat itu dinamakan Jaddah? Nenek. Okey, itu masalahnya. Kenapa dinamakan nenek? Sepatutnya Nabi Adam tu bapa manusia dan Hawa tu ibu manusia. Maka lebih tepat dipanggil ummu, bukannya jaddun ataupun jaddah. Wa qalu anna juddahu bidammil jim, dikatakan Judah itu sebenarnya ialah dengan baris depan jim kerana ia terletak berdekatan dengan laut.
Judah ini ialah apa-apa sahaja yang berhubung dengan laut ataupun sungai. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, yang buat ni ialah Dr. Adnan bin Abdul Badi' Al-Yafi. Ya, apa ada rumusan tak nak buat? Malas nak baca ni. Okey, jadi kalau ikut hujung tu, yang tepatnya ialah bacaannya Judah. Judah. Allah Alam. Sebenarnya saya ada baca kitab yang ni tulisan biasalah. Tulisan pun daripada seorang doktor kan. Yang saya ni saya memang baca dalam satu kitab yang kata Judah, bukannya Jeddah. Baik. Kita ke depan lagi, mengerjakan solat di kandang unta. Ada soalan? Wa iyyakum bonda. Ustaz, Ya. bonda difahamkan Masjidin Nabawi itu di bawahnya terdapat beberapa kubur termasuk ayahda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah mungkin waktu tu tak ada hukum untuk memindah kubur ataupun jika ada ustaz information mengenainya? Okey. Terima kasih Bonda Azhar. Saya pun tak pasti betulkah ada kubur di bawah Masjid Nabi SAW dan betulkah kubur ayah Nabi di situ. Kalau kita tengok kubur ayah Nabi ni berada di Abwa kan. Jadi bukannya di Madinah itu sendiri, di tempat yang lain. Jadi saya tak pasti sejauh mana cerita tu benda. Saya kena buat satu pembacaan yang lain. Okey. Okey, kita teruskan. Babus solat fi marabidil ghanam. Okey. Bab solat di kandang kambing. Ghanam ni juga kita sebut ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dia panggil kambing ni antara benda yang haiwan yang berharga. Maka penamaan kambing itu sendiri pun ada kaitan dengan ghanimah, harta rampasan perang yang berharga. Okay. Dan kambing ni ialah dia ada nama yang lain lagi. Tapi standardnya kambing dinamakan ghanam tanpa menafikan bacaan-bacaan lain ataupun nama-nama yang lain. Ini hadis yang disampaikan oleh guru Bukhari namanya Sulaiman bin Harab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa solat di kandang kambing. Summa sami'tuhu ba'd yaqul, kemudian saya ada dengar baginda berkata, kemudiannya saya ada silap. Setelah itu saya mendengar siapa yang berkatanya yaqul saya faham. Ini mungkin disebutkan oleh salah seorang perawi tu, Abu Tayyah ke macam mana. Okey, tak apalah, saya tak pasti yang tu. Kemudiannya dikatakan oleh Anas bin Malik, kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di kandang kambing tu sebelum dibina masjid. Okay. Dan hadis ke depan kita akan jumpa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di kandang unta. Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi ma'atinil ibil. Solatlah di kandang kambing, jangan solat di kandang unta. Maka ulama pun bahaslah panjang lebar tentang sebenarnya yang kita ni memang dilarang ke solat di kandang unta dan boleh solat di kandang kambing ataupun macam mana. Okay, kita tengok hadis kandang unta pula. Okey, babus salat fi mawadhi'il ibil, bab solat di tempat unta. Kata Nafi', ra'aitu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yusalli ila ba'irihi. Saya lihat Ibn Umar radhiyallahu anhuma solat dengan menghadap untanya. Wa qala, yakni kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma,
Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, solat di kandang, solat dengan menghadap ke arah unta. Okey, jadi di sini ibu-ibu sekalian, budak cerita ni. Budak cerita, ada hadis, macam hadis ni Ibn Umar solat menghadap ke arah unta. Dan Ibn Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah solat menghadap ke arah unta. Okey, kita tutup dulu. Tapi ada hadis yang lain, Nabi kata sallu fi marabidil ghanam, boleh solat di kandang kambing, jangan solat di kandang unta. Maka ia menimbulkan perbahasan panjang kalangan ulama, apa hukum sebenarnya. Okay. Kita pergi ke kandang kambing dulu. Kandang kambing ni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebelum adanya masjid, Nabi pernahlah beberapa kali solat di situ, kemudiannya bina masjid. Okay. Artinya itu berlaku, itu satu. Yang keduanya, kalaulah keadaan tertentu, ya, keadaan tertentu, contohnya kalau ada orang yang mengembala kambing, dia gembala kambing di kawasan yang terbuka dan dia tak dapat untuk pergi ke masjid, jadi orang yang salat di tempat kambing tu, di padang yang luas, satunya dia pun disunnahkan untuk azan, kemudiannya salat di tempat kambing tersebut, ia dibenarkan. Dibenarkan untuk solat di tempat kambing tersebut. Atau kalau dia jaga kambing di kandang tersebut, dia tak sempat pergi solat. Okay, soal memanglah elok solat di masjid. Itu cerita lain lah. Kita nak cerita hukum. Apabila dia tak sempat pergi ke masjid, dia nak solat di kandang kambing, ia dibenarkan menurut ulama. Okay, solat di kandang kambing boleh. Tidak ada masalah. Kemudiannya kata juga, kerana kambing ini, kata ulama, dia bukan binatang yang menakutkan. Ya, ia bukan binatang yang menakutkan. Dia tak ganggu orang. Adalah sekali-sekali dia tanduk orang, saya pun pernah kena tanduk dengan kambing. Tapi gitu je lah, bukannya cedera apa pun. Sekadar kita tertolak nak jatuh, tu je lah. Dia bukan binatang yang membahayakan dan kambing ni pun dia mudah dengan arahan. Kalau yang orang Arab yang jaga ratusan kambing tu, dia bagi arahan je, semua kambing mengikut. Jadi kambing ni seekor je bergerak, yang lain pun follow. Dia tahu apa arahan tuan dia. Ramai-ramai boleh berlari, ramai-ramai bawa ke padang. Kemudian bila nak balik, dia panggil je, ramai-ramai pula berlari, ikut tuannya sampai ke kandang. Okey, dia bukan binatang yang menakutkan. Perbezaan dengan unta, dalam kes unta ni mudah cerita ya, sebab panjang benda ni. Okay, kita sebut beberapa poin. Ya. Poin yang pertama ialah ada ulama yang tidak setuju untuk kita solat di kandang unta. Solat di kandang unta tak boleh. Kenapa tak boleh solat di kandang unta? Kerana bukan isu najis. Kalau kita kata isu najis, kandang kambing pun ada najis. Dia bukan isu najis. Isunya ialah kerana unta diciptakan daripada jin. Ya, kerana unta diciptakan daripada jin. Okey. Saya cuba tunjukkan buktinya, ibu-ibu. Mana hadis dia? Saya cari dulu. Okey, kita share. Ini bukti bahawasanya unta diciptakan daripada jin ya. Okey, ataupun daripada syaitan. Kata Nabi SAW, riwayat An-Nasa'i, salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang unta, fa innaha khuliqat minasyayatin. Lantaran unta diciptakan daripada syaitan. Okay. Illam tajidu illa marabidal ghanam wa a'tanil ibil. Jika anda tak jumpa melainkan kandang kambing dan kandang unta, maka salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang unta, kerana unta diciptakan daripada syaitan. Okey. Jadi terbukti bahawa unta diciptakan daripada syaitan, maka ulama pun bahas balik.
apa maksud unta diciptakan daripada syaitan? Ada ulama kata walam nakif ala kaifiyatil lati khuliqat biha. Kami no comment lah macam mana unta tu diciptakan daripada syaitan tu apa maksudnya, kami no comment. Ada ulama kata begitu. Tapi di sini kupasan yang lebih menarik. Apa maksudnya? Ada yang kata innama khuliqat min jinsin khuliqat minhu syayatin. Dia diciptakan daripada bahan yang sama diciptakan syaitan, yakni jin yang jahat. Okey. Ada juga ulama yang kata maknanya sorry yang tu tak payah bacalah. Ada yang kata diciptakan daripada api. Kemudiannya daripada api itu lahirnya unta, ada lahirnya syaitan. Okey. Tapi saya rasalah pandangan yang lebih sesuai ialah nisbatil ibil ila syayatin lima fi akhlaqiha wa taba'iha tushbihu syayatin. Dia dikatakan unta diciptakan daripada syaitan itu kerana daripada sudut habitatnya ataupun tabiatnya yang liar, pergerakannya yang liar, bila dia lari pun menakutkan, maka setiap benda yang boleh menakutkan kita itu, yang boleh membahayakan kita, ia diibaratkan sebagaimana syaitan. Macam Nabi SAW pun pernah kata bahawasanya anjing hitam ialah syaitan. Jadi kalau anjing hitam tu syaitan, adakah anjing hitam tu memang jin yang menyamar jadi anjing hitam? Jadi bukan begitu, tak semestinya. Boleh jadi betul jin menyamar jadi anjing hitam kerana jin ada kemampuan tersebut. Tapi boleh jadi maksud Nabi SAW ialah anjing hitam tu membahayakan. Anjing hitam tu membahayakan. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau unta ni kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata hafalan Quran kita ni ibarat unta yang lari. Dia kena selalu jaga unta ni. Sebab hafalan ini dia selalu lari, nak kena ulang balik, baru je ulang, lupa balik, kena ulang lagi, lupa balik. Begitulah hafalan Al-Quran, sama dengan unta yang suka melarikan diri. Dia sukar untuk dikawal. Oleh kerana unta ini merupakan haiwan yang suka dikawal, ia ada liarnya tersendiri, ada ganasnya tersendiri, maka Nabi SAW tidak menggalakkan kita salat di kandang unta kerana boleh membahayakan keselamatan kita. Okey, ia berbeza dengan situasi kalau unta tu berada di hadapan kita. Dia duduk sekor-sekor dia aja. Yang bahaya tu kalau dia duduk dengan geng-geng dia. Mulalah dia liar. Tapi kalau Nabi SAW naik unta, kemudian Nabi pun letak unta di satu tempat, Nabi pun salat sunat menghadap ke arah unta tersebut sebagai sutrah baginda, unta itu tidak membahayakan, maka tidak ada masalah. Kita ni tak tahulah kan bab unta, tapi orang Arab dia tahu pasal unta. Jadi kita kata sebagian ulama, unta bila dia duduk sekor-sekor dia aja, dia tidak membahayakan orang lain. Maka boleh solat menghadap ke arah unta, satu. Boleh solat di atas unta, solat sunat atas unta dibolehkan. Tapi kalau berada dalam kandang unta itu sendiri, barulah ia perlu dielakkan. Ya, itu maksud sebagian ulama. Jadi hadis tu dia tak sesuai lah ni kita di Malaysia, Kak Ina. Ia cerita orang Arab. Cerita orang Arab. Kita sekarang tak ada unta lah. Puan Syafiq ni kata unta ni tenang, slow je. Dia liar unta ni. Unta liar. Dan sebab itu dia ada perbahasan asal usul kalimah abadan. Puan Syafiq ni, ibu-ibu sekalian. Apakah asal usul kalimah abadan? Abadan ini berasal daripada cerita unta yang melarikan diri. Bila unta tu larikan diri, dia pergi ke kawasan, dia lari entah ke mana-mana sampai ke kawasan geng-geng dia, maka dia tidak akan kembali abadan. Itu dia punya. Dia tidak akan kembali abadan, ilal abad. Artinya kalau unta tu dah hilang, orang naik unta di padang pasir, tengok-tengok unta tu lari, jangan haraplah unta tu kembali. Unta tu takkan kembali. Dia dah hilang dah. Artinya itulah abadan. Abadan ni selama-lamanya kita mustahil boleh, contohnya kita kata kita akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Ibarat unta yang hilang tu selama-lamanya dia berada dengan geng-geng dia, dia tak akan kembali kepada tuan dia.
Jadi itulah ibarat kita berada di syurga, kita tak akan kembali dah ke dunia. Di syurga lah selama-lamanya. Okey, itu dia punya usul dia ya. Okey. Dulu mungkin kalau sekarang dah proper dah, dia tak mungkin tak sesuai dah zaman sekarang. Kecuali kalau dia gembala kambing secara terbuka, unta secara terbuka kan. Sekarang ni kebanyakan dia dah proper dah. Saya setuju? Okay. Bagaimana pula kalau kita solat atas haiwan dan haiwan tu membuang air kecil, membuang air besar, macam mana? Jadi perkara itu ada dibahaskan oleh ulama. Secara umumnya solat itu sah, tidak ada masalah. Ada apa-apa, Ibu? Kita buka Kalau perbincangan dulu. tanya soalan okey berkenaan dengan kubur dijadikan tempat-tempat macam tempat ziarah macam dekat Turki tu kan kita pergi kuburan Arumi Ustaz. Dia punya kubur dia besar Ustaz. Lepas tu kan setiap dalam kubur tu dia letakkan dia punya apa serban Ustaz. Jadi macam satu kita macam confused apa sebenarnya itu tanya dekat suami benarkah yang dikubur ataupun hiasan saja sebagai apa kata untuk kita ziarah mengenali Arumi sebab tempat tu sejarah tempat Arumi kan. Jadi kalau Ustaz jadi satu tempat yang besar tau. Kak Lina dah pergi kan tempat tu kan dekat Arumi kuburan tu. Jadi kalau Ustaz jadi macam satu benda-benda normalisasi lah kubur tu kita ziarah tengok tunduk bagi salam ke macam perhiasan jadi Ustaz. Jadi kan macam mana Ustaz yang benda macam tu jadi macam okey kita confused kalau anak-anak tengok Umi macam ni ke? Nak jawab kat anak tu benda tu macam formal kan. Kita tak boleh nafikan Kak Syida, kasih banyak Kak Syida. Turki ni dia banyak sufi. Bila dia banyak sufi tu dia adalah benda-benda amalan demikian. Baik itu dia ada tarian sufi di Turki yang pusing-pusing tu. Tarikat pun banyak di Turki. Okey, jadi bila tarikat dia banyak, tarikat ini memang tak lepas daripada kubur. Jadi kubur ni dalam bab ziarah kubur ataupun dalam bab menguruskan kubur, beza antara keimanan dengan bid'ah ni dia terlalu halus. Kalau kita tersilap sikit je, kita akan masuk dalam lembah al-bid'ah, bahkan boleh bawa kepada syirik. Tapi kalau kita okey, insya-Allah kita kekal dalam keimanan. Sebab itu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam bab benda yang physically ni ataupun benda yang zahiri ni. Yang kita pentingkan ialah apa nasib orang yang berada dalam kubur itu, maka sentiasa kita doakan mereka, bersedekah atas nama mereka, baca Quran niatkan kepada mereka, dan bila kita istighfar sekali untuk mereka, itu lebih diberikan keutamaan berbanding kita sibuk dengan perhiasan-perhiasan dalam kubur itu sendiri. Jadi kita nak mana satu sebenarnya. Itu yang kita ni. Jadi bagi saya sendirilah bila kuat tarikat memang kuatlah benda-benda yang bersifat perkuburan ni. Wallahualam. Okay. Pak Ustaz dia jadi satu pendapatan pula pada negara Turki kan setiap yang melawat Turki tu dia akan pergi ke tempat tu ziarah makam Arumi tu. Tak tahu lah dalam tu ada kubur dia ke atau sekadar perhiasan ke untuk tarik pelancong kan. Kita pun tak tahu kan. Tapi mungkin boleh diterima situ kubur Arumi. Kerana Arumi ni ulama-ulama terkemudian. Okay. Dia orang terkemudian. Kalaulah nabi-nabi itu boleh dipertikaikan. Sebab dia ada bagi tahu dekat situ tempat bermulanya apa Arumi punya aktiviti tarikat semua Ustaz, betul lah tu agaknya tempat dia. Okey, faham. Okey, ada yang lain? Saya pun di surau tempat saya ni pun geng-geng tarikat. Bukanlah tarikat sangat pun. Tapi maknanya geng-geng sufi lah. Di tempat saya ni, surau saya ni pun memang kalau setiap malam Jumaat solat tasbih. Tapi agak laju lah solatnya. Tapi ala kullin memang sufi lah di surau saya ni. Dan saya okey, saya tak ada masalah kerana sukar untuk kita mencari tempat yang mana kalau kita solat sunat
Habis solat sunat tu ramai lagi orang kat surau. Kalau surau tempat saya ni, ramai lagi. Walaupun kita duduk lama pun, contohnya kita masbuk salatul asar, contohnya kita terlambat, kita tambah dalam 3 rakaat lagi. Habis kita 3 rakaat tu, imam dah lama habis zikir, ada lagi orang duduk baca zikir. Duduk bersorangan, 3-4 orang duduk. Jadi itu ada kebaikannya daripada pengajian kesufian. Yang kita tak setujunya apabila berlebih-lebihan. Yang berlebihan tu kita tak nak tu. Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin ke Jamaluddin ya? Ar-Rumi. Kak Liza ada apa-apa? Tak ada Ustaz. Dekat FB pun Kak Syaira dah check dah, tak ada last soalan daripada Kak Zarina je. Okey, kalau tak ada apa, izinkan saya untuk sebagai penutup lah semua pada hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Saya nak kongsi bagaimana ada ulama ni dia sentiasa berfikir Al-Quran ni sentiasa dinilai dalam bentuk yang unik. Antara contoh keunikan dalam Al-Quranul Karim, apabila ulama membincangkan tentang kenapa Allah Ta'ala panggil manusia ni dengan pelbagai panggilan. Ada masa Allah Ta'ala panggil An-Nas, Ya Ayyuhan Nas. Apa contohnya? Ya Ayyuhan Nas Uttaqu Rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Ayat 1 surah Al-Hajj. Ada masa Allah panggil Al-Insan. Ya Ayyuhal Insanu. Sambung? Siapa boleh sambung? Ya Ayyuhal Insanu. Ada tak boleh? Ma gharraka bi rabbikal karim. Contohnya. Ada masa Allah Ta'ala panggil kita dengan panggilan apa lagi ibu? Selain daripada Ya Ayyuhan Nas, Ya Ayyuhal Insan. Ya ayyuhallazina amanu. Ya Ayyuhallazina amanu. Contohnya Ya Ayyuhallazina amanu apa? Ya Ayyuhallazina amanu taqullah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ma qaddamat. Lighadin. Terima kasih Umi. Baik. Lagi apa dia? Satu lagi. Dia ada lagi yang lain tapi yang secara umumnya apa dia? Ya, ada Kak Lina sini tiba-tiba muncul. Ya Bani Israel ke? Bani Ya Bani Adam. Israel. Bani Adam. Ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Cuma Ya Bani Israel itu dia khusus. Okay, ya secara umumnya Ya Bani Adam. Dalam Al-Quranul Karim ada 5 kali kot panggilan Ya Bani Adam dan 4 kali itu dalam suratul A'raf. Hanya 1 kali dalam surah yang lain. Saya lupa dah surah mana. Baik, persoalannya ulama bahas kenapa ada masa Allah panggil Ya Ayyuhan Nas, ada masa Allah panggil Ya Ayyuhallazina amanu, ada masa Ya Ayyuhal Insan, dan ada 5 tempat ni Allah Ta'ala panggil Ya Bani Adam. Antaranya Ya Bani Adam, La yaftinannakumus syaitan. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, sekian-sekian. Okay, baik. Jadi, satu kajian dibuat menunjukkan kerana apa sahaja panggilan Allah Ta'ala kepada Ya Bani Adam itu mesti ada kaitan dengan Nabi Adam AS. Mesti ada kaitan. Sama ada kaitannya Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, sediakan perhiasan apabila kamu pergi ke masjid. Mesti ada kaitan dengan Nabi Adam AS. Okey, selama ni kita mungkin tak perasan, kita bacalah Quran, wahai Bani Adam, kita pun ya itulah. Tapi rupanya ada sesuatu di sebalik panggilan Ya Bani Adam yang perlu kita kaji. Okey, baik, satu contoh. Begitu juga apabila Bani Israel, sedangkan dalam Al-Quran kita tahu Israel itu tak lain dan tak bukan ialah Nabi Yaqub AS. Tapi kenapa ayat-ayat tertentu dipanggil Nabi Yaqub tu Yaqub, tapi ada masa dipanggil Israel, satu tempat saja dipanggil Nabi Yaqub tu Israel. Tapi kenapa bila nak panggil anak cucu cicit keturunan Nabi Yaqub ni dipanggil Ya Bani Israel bukannya Ya Bani Yaqub?
Okay. Yang lain tu semua Yaqub. Contohnya kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya mengikut ajaran datuk nenek moyang saya, iaitu Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub. Bukan yang dibaca Ibrahim wa Ishaq wa Israel, tak ada Yaqub. Ataupun dalam surah Al-Baqarah, dalam muka surat 20 lebih kurang, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Bukankah kamu menyaksikan ketika Nabi Yaqub dah nak mati dah? Ilqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala itulah Nabi Yaqub bertanyakan anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah selepas kematian abah nanti? Maka mereka jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida. Baik, dipanggil Yaqub. Hanya dalam juzuk 4, iaitu bersamaan dengan muka surat 62, ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel. Israel. Okey. Jadi kenapa dalam keadaan Nabi Yaqub tu kebanyakan tempat dipanggil Yaqub. Satu tempat sahaja dipanggil Israel. Tiba-tiba anak cucu cicit keturunannya dipanggil Bani Israel, bukannya Bani Yaqub. Mesti ada sesuatu yang istimewa kenapa dipanggil Bani Israel, bukannya Bani Yaqub. Kata Ibu Nur, Israel bermaksud hamba Tuhan. Iaitu Allah dalam bahasa Ibrani. Okey, saya setuju bahawa itu Allah dalam bahasa Ibrani, tapi untuk menyatakan Isra itu sebagai hamba Allah, ia perlu kepada penilaian semula. Maka ada ulama yang menyatakan, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala panggil ya Bani Israel, bukan ya Bani Yaqub? Satu, sebagaimana yang Ibu Nur sebut, kerana Allah Ta'ala mahu memperingatkan orang-orang ahli kitab ni, orang-orang Yahudi ni, wahai anak Israel. Sebab, sorry Kak Lina. Sebab nama dia tak penuh keluar, dia keluar Nur je. Lepas tu okey, sebab tu tak perasan tu. Dah ada nama Nur kat atas tadi kan? Dah ada tu lah, dah ada yang proper tadi kan? Okey, sorry Kak Lina, sorry. Okey Kak Lina, terima kasih banyak, jazakumullah khairah, sebab tak keluar penuh je. Okey, jadi ceritanya, Allah panggil ya Bani Israel, wahai anak hamba Allah. Okay. Wahai anak hamba Allah, kerana Allah nak memperingatkan mereka bahawa mereka ialah hamba Allah. Maka kena ikut peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Okey, itu satu ulasan. Tapi ulasan kedua yang bagi saya lebih tepat ialah Israel bukan bermaksud hamba Allah. Israel bermaksud orang yang berjanji dengan Allah. Dan ia lebih sesuai dengan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni, keturunan Nabi Yaqub yang mana banyak kali menyalahi janji dengan Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi apabila Allah Ta'ala panggil ya Bani Israel, wahai anak orang yang berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, kena ingat janji kamu dengan Allah agar kamu ni sekian. Tapi mereka menyalahi janji. Jadi tujuan Allah panggil tu supaya ada mesej di sebaliknya. Wahai Bani Adam, ingat peristiwa Nabi Adam AS dalam 5 keadaan. Apabila Allah panggil ya Bani Israel banyak kali, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, dan tunaikan janji. Ya, wa aufu bi ahdi, dan tunaikan janji. Wahai Bani Israel, ingat bahawa kamu merupakan anak cucu cicit orang yang berjanji dengan Allah, dan orang tu menepati janjinya dengan Allah. Kenapa kamu menyalahi janjinya? Ini yang saya sebutkan sebagai mesej yang tersembunyi dalam Al-Quranul Karim. Maka ibu-ibu sekalian, izinkan saya sebut, insya-Allah nanti kami akan terbitkan sebuah buku yang bertajuk Mesej Deep dalam Al-Quran. Sejujurnya saya tak setuju dengan penamaan deep kerana ia bukan bahasa Melayu. Sepatutnya letak nama bahasa Melayu. Tapi oleh kerana yang kami nak cari tu namanya mesej tersembunyi dalam Al-Quran, dan tersembunyi tu agak panjang, tak boleh nak susun dalam buku. Kamu pun fikir apalah perkataan yang nak bagi mudah aja. Jadi keluarlah buku Mesej Deep dalam Al-Quran.
banyak sangat mesej yang tersembunyi dalam Al-Quran yang kita tak sedari. Jadi kalau ibu-ibu mahu mendapatkan buku ini, satu, dah ada link yang diberikan oleh Puan Syahira di dalam chat ini, dan saya mohon izin kalau dalam grup WhatsApp kita supaya Puan Syafini berikan link pembelian dalam grup WhatsApp. Mana-mana ibu-ibu yang mahu mendapatkannya boleh dapatkan melalui link tersebut ataupun hubungi terus dengan Puan Syafini, insya-Allah. Jadi panggil apa? Buku ni dia ringkas, dia tidak tebal, dan insya-Allah dalam tempoh 1 jam 2 jam boleh ditamatkan, insya-Allah. Okey, saya nak berhenti di sini. Betul apa yang Ibu Intan sebut, surah Bani Israel itu ada kaitan dengan ada kaitan dengan Bani Israel, betul. Ya ibadi ada juga nilai tersendiri yang merujuk kepada hamba-hamba yang terbaik. Ya ibadi, hamba-hamba yang terbaik, ataupun boleh jadi maksudnya wahai hamba-hamba yang terikat peraturannya dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih banyak ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Semoga budaya ilmu hidup dengan kita, insya-Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih atas ilmu semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Oh. Okey. Siapa-siapa nak boleh pergi ke, siapa nak beli buku Ustaz tu boleh pergi ke Zoom lah, pergi ke grup ya. Puan Syafini yang handle bab pembelian buku Ustaz tu ya. So terima kasih semua. Kak Syeda dah endkan video saja sebab Kak Syeda telah nak repair kamera macam mana yang patut kan. Masih lagi tak working lah. Sebab dah tukar dengan webcam pun dia masih jadi macam juga. Mungkin laptop ke yang tak kena kot kan. Tak apalah, tadi pun kita pun dah bincang-bincang malam. Jadi ni kalau anything happen to komputer ni, kita boleh backup dengan Liza punya laptop lah nanti. InsyaAllah. Nanti itulah tunggu Fidah bagi penerangan lah dengan manual sekali nanti insyaAllah. Kita tak nak umumkan apa-apa sebab benda tu panjang sikit kan, biar dia orang dah yang cerita sikit dalam nanti. So Kak Syirah nak stopkan recording saja. Ya, kejap ya.